Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah lalui kemelut ekonomi dan COVID-19, tetapi tentunya ramai rakyat yang melahirkan kebimbangan dan keprihatinan. Apa dia? Pertama, percanggahan di antara jabatan atau kementerian ataupun perubahan, beberapa perubahan soal keselamatan, soal kebenaran pulang, soal universiti. Maka saya mohon perhatian rakan-rakan supaya terus menggesa pihak berwajib, khususnya kerajaan, supaya lebih bertanggungjawab. Kita ini sedang menghadapi satu bencana, ibarat kata satu keadaan darurat. Maknanya kita perlu perancangan yang teliti. Perdana Menteri, menteri-menteri mesti duduk tiap hari, teliti aspek-aspek yang perlu mereka laksanakan. Mereka harus faham kegelisahan di bawah. Menteri-menteri ini hilang dari radar. Siapa yang turun memahami masalah dan kegelisahan rakyat? Jadi sebab itu saya syorkan jangan ulang ke masalah seperti mana satu kenyataan Majlis Keselamatan Negara yang sepatutnya majlis tertinggi yang harus mengandungi tokoh-tokoh yang cukup berwibawa, punya ikhlakan dan cukup faham tentang masalah keselamatan akibat dari COVID-19. Yang kedua, kenyataan mengenai IPT. Saya serojok yang pertama dulu. Bila ada percanggahan, dia menimbulkan kekeliruan. Orang berpusu-pusu di balai polis. Orang kemudian tanpa penjelasan. Kemudian dibatalkan. Kemudian diberikan syarat baru. Bagaimana pula tentang nasib ratusan ribu pekerja ke Singapura? Tidak difikirkan. Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sumber Manusia nampak seolah-olah membisu. Ini soal nasib 300-400 ribu rakyat Malaysia yang nak cari nafkah hidup harian. Sebab itu hal-hal ini bagi saya harus diteliti dan dirongkai. Dia bermula di puncaknya di atas. Kedua, masalah IPT. Kita dah tahu tentang kenyataan yang bercanggah dari pihak menteri. Saya ucap tahniah kepada IPT yang mengambil inisiatif sendiri bagi bank makanan atau food bank, kerana kekeliruan menyebabkan puluhan ribu mahasiswa pulang. Arahannya jangan pulang. Padahal kalau difikir secara teliti, panggil rektor dan anak chancellor berbincang online sekurang-kurangnya kalau tidak ada pertemuan ramai. Dan mereka akan beritahu pastinya lebih selamat kalau anak-anak mahasiswa ini ditentukan supaya berada di universiti, kemudian disiapkan kemudahan makanan, dan saya syorkan supaya kuliah online diteruskan. Kalau 2 minggu, kemudian dipanjangkan cuti dan pembukuan ini 2 minggu lagi, 1 bulan, 2 bulan. Kita tak boleh dan mampu mempertahankan mutu pendidikan kalau tak boleh hadir kuliah. Pastikan anak-anaknya dapat teruskan pengajian melalui online. Ini dilakukan oleh banyak negara. Ini juga tidak difikirkan. Tetapi beban kepada pelajar dan mahasiswa ini sangat tinggi. Ini melibatkan juga ratusan ribu mahasiswa. Yang ketiga, seperti mana berulang kali disebut oleh saya dan ramai yang lain, apakah keupayaan rumah sakit, hospital, kemudahan-kemudahan kesihatan dalam menangani masalah ini, apatah lagi kerana jangkaan ia akan menular dan merebak lebih tinggi. Kita tengok perhimpunan-perhimpunan diteruskan. Ada rakyat belum betul-betul yakin bahawa menentukan jarak sosial di antara satu sama lain itu sangat penting untuk menyelamatkan diri mereka, keluarga mereka, masyarakat dan negara. Perkara ini berlaku berpusu-pusu seperti kita tahu di Tambak Johor dan di IPD merata tempat, dan kemungkinan ia akan meletus sebagai satu gelombang ketiga. Soalnya, apakah cukup katil, rawatan, kemudahan baru, apakah dapat disediakan
kemudahan-kemudahan tambahan di luar hospital, ini semua mesti dirangka. Mana ada kenyataan-kenyataan untuk membantu. Dan akhirnya soal ekonomi. Saya ulang, kita jangan lupa, ramai penjajah, peniaga kecil, nelayan, pekebun kecil yang kerjanya kais pagi makan pagi. Kalau tidak ditentukan ya, bantuan segera, mereka akan melahap kelaparan. Ya. Dan ini juga kerana kita terpaksa. Saya sokong kenyataan supaya hentikan perniagaan dan penjajah kecil. Ya, tetapi mereka bukan menteri dengan gaji besar. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sederhana dan tidak ada simpanan untuk lebih 1-2 hari. Ini juga memerlukan tindakan. Belum ada kenyataan yang sedemikian. Belum ada suara tegas dari Kementerian Kewangan. Jadi ini saya harap dapat dirongkai dalam keadaan yang segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.